Okey, alright. Okey, untuk malam ni kita ada beberapa soalan yang yang diberikan dalam ni. Okey, kita ada sebanyak 12 soalan. So saya nak tanya dululah. Okey, yang mana Dina rasa Dina boleh buat, kita tinggalkan dulu. Yang Dina rasa Dina perlukan penerangan, Dina beritahu. Okey, kita bincang yang mana Dina perlukan penerangan dulu supaya kita dapat jimat masa lah. Okey, tanya dulu. Nombor 1 boleh buat tak? Kalau perlu penerangan beritahu, kita bincang lah. Kalau tak perlu kita tinggal dulu. Boleh. Ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kalau boleh tinggalkan dulu, tak apa. Nanti kalau ada masa kita patah balik lah. Okey. Nombor 2. Dua apa saya dah boleh buat. Okey, right. Nombor 3. Ini kurang sikit. Okey, right. Kita tengok nombor 3 dulu nanti. Okey, kemudian nombor 4. 4 boleh. 4A boleh, 4B boleh ya. Okey, nombor 5. Okey, tak apa terbincang. Okey, nombor 6. Kaedah metrik. Tak sangat. Tak boleh. Okey, alright, sesama tak apa. Okey, nombor 7. 7 boleh. Okey, nombor 8. Tengok dari rupa soalan ni, insurans motor. Yang ni okey? Boleh? Ni okey. Okey, alright, kita apa. Okey, nombor 9. Cukai SST. Tak, okey. Nombor 10. Transformasi. Ada A, ada B. Kita buat sama-sama je ke? Okey, alright. Okey, tak apa. Okey, kita buat sama-sama, tak apa. Tak ada hal. Saya tanya dululah. Okey, so kita buat sama-sama ni. Okey, yang lain pun kita akan buat sama-sama juga, tapi kita buat yang mana yang dia perlukan kongsi dulu. Kita buat itu dulu. Okey, nombor 11. Ubahan. Boleh tak boleh, kurang tu je. Okey, tak apa, terbincang. Lambat kita bincang je, tak apa. Nombor 12. Okey. Alright, okey. So kita bincang yang mana kita kalakan dulu, lepas tu kita akan patah balik lah. Okey, kita tengok soalan nombor 3 dulu. Okey, soalan kata, diberi bahawa P subset Q dan R bukan subset Q. Okey, di sini yang penting kita tahu ialah apakah maksud C tu. Apa maksud subset tu? Maksud subset ialah kalau dalam arti yang mudah dan simple ialah bin atau binti. Jadi dekat sini maksud kata mudah ialah P bin Q. Itu maksud subset tu. Okey. Kena macam tu ya. Kalau nampak simbol C tu, maksudnya dia ibarat macam P bin Q. Mana simbol tu? Okey. Simbol subset tu ialah P bin Q. Okey. So bila maksud begini, apa maksud P bin Q? Okey, siapa bapa, siapa anak. Itu clue dia. So di sini bapaknya adalah Q. P tu anak. Bila bapa Q, mestilah kotak Q ke bulatan Q ke lebih besar daripada kotak P. Itu maksud gitu. So maksudnya kat sini adalah bila P anak Q, bermaksud P tu kecil, Q besar. So ini Q. Dan dia kata P tu anak kepada Q. Jadi P berada di dalam Q. Gitu untuk dia. Okay, so P bin Q, maksud P tu anak Q. P berada di dalam Q. Itu simple dah ayat dia. Faham tak? Okay, so ini ialah P dekat dalam dan Q dekat luar. Sebab dia kata P tu anak kepada Q. So ini adalah P dan luar tu adalah Q. Kemudian dia kata pula, R pula bukan anak Q. Dia kata R tu bukan anak Q. Bermaksud R tu tidak ada dalam Q. So di mana R? So R berada dekat luar. Tu maksud dia gitu. So boleh buat simbol kotak boleh, bulat, ikut suka. Buat apa sahaja simbol, tak kisah. Yang penting bentuknya betul. Okay, so inilah bentuk yang akan terhasil bila mana P dia kata anak pada Q, tapi R tidak mengaku Q tu bapak dia. So bentuk macam tu. Settle. Dapat begini bentuk dia. Dapat satu markah. Untuk markah bentuknya. Okay, untuk yang ni. Okay, betul susunan ni, dapatlah dua markah.
Maksudnya P dan Q tu betul, 1 markah. R betul, 1 markah. So totalnya 2 markah. Okey. Seterusnya dia kata, daripada rajah yang terhasilkan ini, dia kata, lorekkan. Lorekkan dia kata, Q bersilang P pelengkap dan kesatuan dengan R. Okey. Clue simple je. Bila nampak kata simbol pelengkap ini, simbol ni. Okey, nampak simbol ni. Maksud simbol ini ialah jangan dilorek kotak P. Q dia kata lorek, tapi jangan lorek kotak Q. Itu maksud kotak P. Itu maksud simbol pelengkap ni. Jangan lorek kotak itu. Simple gitu ya. Maksudnya sini lah jangan lorek kotak Q. Itu maksud ada simbol pelengkap kecil atas tu. Jangan dilorek kotak itu. So nak lorek kotak mana? Loreklah kotak P, tapi loreklah kotak Q, tapi jangan lorek kotak P. Jadi maksudnya kotak Q ni kita lorekkan. Tetapi dia kata jangan dilorek kotak Q. Kalau buat begini kosong markah. Ini kita lorek P kali. P dia kata jangan lorek. So P ni kita jangan lorek. Jangan lorek P tu. Mana je kotak dia. Ini jangan lorek. Tu yang pertama. P lorek tapi jangan lorek Q. Tu bentuk dia. Kemudian dia kata pula R simbol happy. R simbol happy bermaksud R tu kita lorekkan semua. Kerana dia gembira. Jadi R kita lorekkan. Sebab dia simbol gembira. Tu bentuk dia. So lorekkan P tu betul dengan Q tu 1 markah. R betul 1 markah lagi. So total 2 markah. Itu maksud bagi soalan ni. Soalan bentuk begini pernah diuji dalam SPM 2020. Kalau tak silap saya. Okay, maksudnya kita kena lukis benda tu dan kita lorekkan. Dalam SPM yang baru, yang bentuk format baru ni belum lagi diuji lah. Tapi berpotensi lah antara berpotensi ni. Okey, tu nombor 3. Ingat, simbol C adalah simbol bin. Simbol macam N ni, yang ni, simbol sedih kita kena lorekkan kedua-duanya. Okey, maksud saya buat nota kalau sempat. Okey, kalau happy ni maksudnya lorekkan semua sekali. Okey, tu nombor 3. Nombor 4 nanti kita buat. Okay, kita tengok nombor 5 pula. Nombor 5 clue-nya. Simple je clue dia. Nampak perkataan kebarangkalian. So topik kebarangkalian. Topik yang pasti ada aspek kata nanti. Cuma dia ada 3 bentuk lah. Satu bentuk yang ada benda tu dalam satu bekas. Untuk soalan ini dan 2 bekas. X dengan Y. Satu lagi lah bentuk ayat. Bentuk ayat yang selalu keluar SPM bentuk ayat. Okay. Jadi tahun ni kita tahulah. Tahun ni saya menjangkakan soalan bentuk begini. Bentuk yang ada 2 bekas ataupun 1 bekas. Clue simple. Yang pertama sekali kita penting tahu ialah apakah label dia. Ayat pertama ni wajib dibaca dan tangkap terus dia punya label dia. Soalan kata kad berlabel. Berlabel apa? Huruf dan angka. Ini clue yang sangat penting. Huruf dan angka. Okay, itu yang pertama. Dalam bekas X dan bekas Y. Okey, kemudian clue yang kedua, nampak perkataan 2. Nampak perkataan 2 keping saja, ingat, cara mudahlah kita buat jadual. Okey, soalan kata 2 keping dipilih, 1 dari bekas X. Okey, ayat pertama dia kata ambil 1 dari bekas X. Dan dia kata diikuti. Ni yang penting. Maksudnya dia kata diikuti. Maksudnya dia akan ambil kotak X dahulu, baru ambil kotak Y. 1 dari bekas Y dia kata. Bila sebut gini, kita terikat dengan soalan. Maksudnya jawapan kita nanti mestilah di depannya kad berlabel huruf bekas X dan kad kedua adalah berlabel bekas Y. Itu maksud soalan ini. Jadi seterusnya apa kita kena buat? Okey. Bila nampak kata 2 bekas, langkah pertama kita buat jadual. Dia kata ambil bekas X dulu, maka kita akan buat kotak bekas X. Bekas X ada 5 nombor. So 1, 2, 3, 4, 5. Bekas Y 4 nombor. 1, 2, 3, 4. Kita buat bentuk kotak. Begini. Lebih tepat dan risiko hilang markah tu lebih kurang lah. Boleh kata tak ada lah. Okey. Apa tak masuk? Yang kotak tepi ini merujuk kepada ambilan pertama. Huruf-huruf je lah. So apa huruf dia? Kita ikut kotak tu. Okey, hurufnya ialah 3 cerah. Okey, cerah. C, E. Okey,
R, A, H. Cerah. Okey, begitu. Kemudian kotak Y pula 8, U, 7, S. So 8, U, 7, S. Buat gitu. Tepi kotak yang pertama dan atas kotak yang kedua. Lepas tu apa kita nak buat? Isikan semua kotak di tengah-tengah tu dengan jawapan dia. Mulakan dengan nombor biru. So C, 8. 3, 8. R, 8. 4, 8. H, 8. Begitu. Di depan wajib kotak, wajib nombor-nombor daripada yang warna biru tu. Wajib. Okey, terbalik hilang markah nanti. Okey, depan ni wajib yang berwarna biru sebab dia kata ambil bekas X dulu. Okey. Macam tu. Okey, yang kanan tu warna merah, bekas Y. Wajib. Terbalik kosong markah. Okey, semua 8 ni. Alright. Macam tu. Okey, kemudian sambung. Semua kotak berisi. Sebab dia dua bekas yang berbeza. Cuma sini beza dengan huruf U lah. Sini U, semuanya U. Okey, sorry. Okey, tak buat kurungan pun tak apa, tak buat koma pun tak apa, tak ada masalah. Topik ini kita sangat bermurah hati. Okey, yang penting ialah kita buat jawapan yang tepat. Okey, 7 sini. Mesti 7 semua. Macam tu. Okey, sini pula huruf S semua. Okay, S, semua macam tu. Gitu. Okey, jawapan kita boleh buat macam ni. Kita kurungkan dia, buat koma, buat gini. Boleh terima. Atau buat gini saja. Boleh terima. Tak ada masalah. Tak koma pun tak apa. Buat gini pun tak apa. Boleh. Okey, kita kurungkan ini saja. Boleh. Jawapan untuk topik ini, dia sangat open. Buat begini boleh, tak koma pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting, semua dilabelkan tepat. Okey, so cadangan saya adalah tak payah koma-koma apa, tak apa. Terima. Buat gini ya. So, semua betul, dapat 2 markah. Salah 2 nombor, 1 markah. Salah 3 nombor, kosong. So, dapat begini, okey, settle. Dapatlah 2 markah. Dan untuk mengelakkan kita terlupa, ini. Sini ada 5, 10, 15, 20. Kita buat catatan terus. Di sini datanya ada sebanyak 20. Kita buat catatan supaya kita tahu. Okey, datanya, sorry. Okey, datanya ada sebanyak 20. Kita buat catatan supaya kita ingat. Gitu. Okey, alright. Selesai. Dapat 2 markah. Untuk soalan B pula, dia kata, dengan menyenaraikan semua kesudahan. Dia ada 2 tugasan. 1, kena senaraikan. 1 lagi ialah hitung kebarangkalian. Ada 2 tugasan. Yang pertama kena senarai, yang kedua kena hitung. Tapi untuk soalan ini, untuk memudahkan kerja kita, jimat masa, walaupun dia kata dengan menyenaraikan, kita nanti waktu exam tak perlu senarai. Tak perlu senarai. Yang penting ini betul semua, bawah tak apa. Okay, dia kata apa sini? Dia kata dia nak kad pertama berlabel huruf R. Maksud depan dia wajib huruf R. Inilah mula-mula. Kemudian dia kata kad yang kedua berlabel angka. Kad pertama dia nak mesti huruf R dan kad kedua berlabel angka. Maksudnya di depan mesti huruf R dan di belakang mesti angka. So apa jawapan dia? Jawapan dia adalah R8. Okey, jawapan dia adalah R8. Kemudian R7. Ada 2 nombor yang mana depannya huruf R, belakangnya angka. Gini, senaraikan dapat markah 1 kalau kita senaraikan. Okey, kemudian ada berapa? Ini baru kita senaraikan. Hitung pula ada 2 kad daripada keseluruhannya adalah 20. So tulis satu sama dengan 2/20. Selesai. Dan topik ini juga dia tidak perlu dipermudahkan. Cukup sekadar 2/20 memadai. Tak perlu buat 1/10. Tak perlu buat 0/1. Tak apa. Okey. Ini pun sudah memadai untuk dapat markah penuh 1 dan 1. Okey. Kita boleh bagi jawapan ni. Ataupun kita pemudahkan boleh. Dia terima je.
Okey, 1/10 boleh. Okey, kita kecilkan dengan CP2 ataupun kita buat gini boleh juga. Ataupun kita buat macam ni, 0.1. Boleh. Tak ada masalah. Yang penting nampak saja 2/10 sudah memadai untuk markah penuh. Okey, kalau kita buat begini, kita tak senaraikan. Kita buat gini tak apa. Begini je terus. Okey, kita tidak senaraikan, kita bagi jawapan gini ya. Maksudnya adalah kita tidak senaraikan. Sorry. Kita terus bagi jawapan akhir je. Tak kisah. Buat begini pun terus dapat 2 markah. Dengan syarat sampel betul semua. Okey. So begini pun boleh. Tak ada masalah. Okey saja. Yang penting sampel betul semua. Boleh dapat 2 markah. Okey. Yang ni pula. Dia kata kad yang sama label dipilih. Cluenya adalah sama label. Ada murid dia fikir tak ada. Sebab dia fikir sama label ni maksudnya CC, 33, RR, 44, HH. Itu bukan sama label. Itu sama huruf atau sama angka. Dia nak sama label. So labelnya ialah apa? Atas tadi. Labelnya ialah huruf dan angka. Jadi untuk soalan ini, kalau kata sama label, bermaksud sama ada kedua-duanya berlabel huruf ataupun kedua-duanya berlabel angka. Dalam kes ni, ini sama huruf. CU, dua-dua huruf. RU, HU, CS, RS dan HS. Inilah label-label yang sama huruf. Ataupun 38. Sama angka. Okey, sama angka 38, 48, 37, 47. So, jawapan kita ialah sama ada, gitulah. So ada berapa? Okey, kalau sama huruf kita ada CU, CS, okey, kita ada RU, RS, kita ada HU, HS. Ataupun kita ada dua-dua angka, 38, 37, 48, 47. So ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kalau kita senaraikan, ini dapat markah 1. Dan jawapan akhir, 1 markah lagi, iaitu 10/20. Macam tu. Okay, kata tu jawapan saja, terus dapat 2 markah terus. Kalau macam ni, 10/20. Tidak perlu buat 1/2 ataupun 0/5. Cukup. Gitu ya. Okay, maksudnya kat sini lah, kalau jawapan kita hanya buat gini je. Kita hanya buat gini je. Kita hanya buat jawapan, contohnya, 1/2. Okay. Terus dapat 2 markah. Tak ada masalah. Yang penting, kalau sampel betul semua, buat begini pun, terus dapat full mark. Tak ada masalah. Okay. Ni tajuk keberangkatan. Tahun ni dijangka soalan akan keluar berbentuk yang macam ini. Berbentuk diambil dari 2 bekas ataupun diambil dari 1 bekas. Maksudnya dia tak macam biasalah. Selalunya soalan keluar bentuk ayat panjang, kita keluar maklumat. Tapi tahun ni bentuk yang agak direct sikit lah. Macam ni. Okay, tu nombor 5. Nombor 6. Okay, clue dia. Tuliskan. Nak tulis apa? 2 linear serentak. Itu clue dia. Bila sebut linear serentak, dan dia kemudian ada benda-benda kaedah metrik. Kita pun tahu. Bila sebut kaedah metrik, kita tahu apa kena buat. Mesti ada 2 linear serentak. So, apa kita nak buat? Clue kata, ada lelaki, ada perempuan. Ada memanah, ada petang, ada jumlah. Soalan kata, yuran penyertaan untuk memanah dan petang masing-masing X dan Y. Memanah, dia kata, merujuk pada huruf X. Memanah huruf X. Itu penting. Manakala petang huruf Y. Okey, petang huruf Y. Jadi, apa berkaitan soalan ini dengan huruf ni? Lelaki ini sebagai satu linear yang pertama. Yang kedua perempuan, linear yang kedua. Kita pindahkan maklumat ke dalam bentuk linear. Untuk lelaki, ada 27 orang memanah huruf X. Memanah huruf X. Ditambahkan dengan petang 13. Petang huruf Y. Dan dia orang membayar sebanyak,
Okey. Okey. Dia orang membayar sebanyak 107. Tu ayat pertama kita. Sebagai yang lelaki punya. Manakala yang perempuan pula, okey, yang perempuan pula dia kata ada seramai 18 orang. Cuba pijak. Okey. Untuk Y pula ada 18 orang X dan 41 Y. Membayar 136. Itu cerita dia. Okey, perempuan dan lelaki. Siap. Ini satu markah. Dan yang bawah pun satu markah juga. Simple. Okey. Soalan direct tak ada apa-apa kebat pun. Yang kedua, clue kata. Seterusnya. Bila nampak seterusnya, jawapan mesti merujuk daripada atas ni. Okey, mesti merujuk atas ni. Kalau bagi jawapan lain, hilang markah. Sebab soalan kata seterusnya. Mesti ambil maklumat daripada yang atas ni. Kalau atas nilai lain, bawah nilai lain, tidak ada markah. Hilang markah free begitu saja. So soalan kata apa? Menggunakan kaedah metrik. Cari X, cari Y. So bila sebut kaedah metrik, kita semua tahu. Langkah pertama mesti ada yang ni. Langkah kedua, tukarkan ayat-ayat itu ke bentuk metrik. Iaitu langkah pertama, kotak besar. Semua nombor yang ada di sebelah kiri. Okay. Semua nombor ada sebelah kiri. So buatlah kotak ke kurungan tak kisah. Okay. So 27, tepinya 13, bawahnya 18 dan 41. Okay, kotak pertama semua nombor di sebelah kiri kita jarakkan. Kalau ada tolak, kita akan buat simbol tolak. Negatif. Okay, tu kotak pertama. Mesti betul. Okay, kotak pertama wajib ini. Wajib tepat. Tak boleh salah langsung. Kotak yang kedua, huruf dia. Kiri ke kanan juga. So hurufnya bermula dengan huruf X dulu. X, Y. Wajib ada. Dan wajib tepat juga. Tidak boleh guna huruf lain. Sama dengan jawapan akhir. Sebelah kanan. Okay, 107 dan 136. Ini semua wajib, betul dan tepat. Tidak boleh salah langsung. Salah saja, terus kosong. Betul semua, satu markah dapat. Okey. Yang kedua, kita buat yang biru ini letak yang paling kiri. Begini. Kemudian sama dengan. Sama dengan. Yang kuning ini letak di sini tapi di depan dia mesti buatkan satu lagi iaitu simbol 1 per. 1 per. Wajib tunjuk 1 per. Okey. 27. Darab dengan berhadapan dengan dia 41. Tolak 13 darab dengan 18. Wajib tunjuk semua 4 kotak kecil ni. Tidak boleh salah tempat, tak boleh salah nilai. Ini wajib tunjuk. Okey, dah tunjuk ini. Kemudian yang kuning itu kita mesti pusingkan dia. 41 tu 27 bertukar tempat. So 41 naik atas dan 27 di bawah. Ini senang je cepat ni. Kemudian yang atas dan bawah ni pula bertukar simbol. Kalau positif 13 jadilah negatif 13. Macam tu. Kalau positif 18 menjadilah negatif 18. Okey, yang ini pun wajib betul, jangan salah. Dan akhir sekali, jawapan ini letak di sini tanpa ada sama dengan. Ada sama dengan, hilang markah. So, ini markah yang kedua. Lepas tu, di bawah ni banyak step lagi. Kita boleh skipkan. Jangan buang masa. Okay? Jimat masa. So, ambil kereta kita, terus berikan jawapan akhir sahaja. Okay? Jangan buang masa. Ambil kereta, tekan kereta saja. Okay? Kalau kereta lama tu, mod. Nampak EQN, nampak unknown, masuk 2. Kalau kita jenis baru tu, cari equation. Masukkan yang simultaneous 2. Okay? Masukkan A dia. Ikut kotak atas tu. Atas A1 27 sama dengan B1 13 sama dengan C1 107
sama dengan. Yang dua bawah. 18 sama dengan 41 sama dengan 136 sama dengan. Okey, dapat jawapannya. X 3.77 dan Y 1.5. Okey, alright. Tu cara dia lah. Cek dulu takut silap. Okey, 27 semua betul. Okey, 27, 13, 107, 18, 41. Okey, betul lah. Okey, so dapat jawapan gini lah. Dapat jawapan gini, so tuliskan. Selalunya soalan exam kita, jawapan tepat kan dapat. Satu ke dua ke. Tapi untuk soalan ni, kebetulan kita tekan jawapan, memang dapat pergi, oh ni 13, sorry. Typo lah, 13. Tu pelik nampak. 13, 7. Yang ni pula 18, 41, 36. Dapat jawapan. Memanah 3, petang 2. Terus begitu. X sama dengan 3. Okay. RM tak apa, tak salah. Dan Y sama dengan 2. Tak perlu tulis RM tak payah. Begini ya, cukup. Memadai untuk dapat markah. Okay, walaupun X tu mewakili harga, RM tak ada apa. Nampak begini ya, ini markah yang ketiga dan ini yang keempat. Tidak perlu tunjuk working di bawah ni. Tak perlu. Okay, dekat sini kita boleh skipkan. Skip working bawah ni. Tidak akan hilang markah dan tidak juga bertambah markah kalau kita tunjuk. Yang penting ada yang ini satu markah, ini satu markah, ini satu, ini satu. Cukup memadai. Okay, tajuk matrik pun sama juga. Tajuk yang insyaAllah akan diuji dalam SPM nanti. Okey, nombor 7 kita tinggalkan dulu tak apa. Okey, nombor 8 kita tinggalkan dulu tak apa. Okey, seterusnya kita buat yang seterusnya. Okey, yang ni. Clue-nya. Clue-nya. Tengok pun tahu. Ada perkataan 8% cukai perkhidmatan. Bermaksud ini topik cukai SST. Kita guna elektrik, hujung bulan, berapa kena bayar. Di sini kita tahulah cara guna, cara kira elektrik kita. Soalan kata, clue dia, Farah guna 815 kWh. Ini clue dia. Dia guna sebanyak 815 kWh. Ini yang dia guna. Okey, dia guna. So, berapa dia kena bayar? Okey, ikut jadual. Kalau 815, di sini, kalau kita tambah sikit sini. Okey, yang dia guna ialah 815. Kalau kita buat sini, 200. 815 tolak 200. Okay, 815 tolak 200. Masih tinggal lagi 615. Bakinya. Okey. So, ini dia guna. Memang kena bayar. Satu. Di sini pula, 615 tolak dengan 100 unit. Sebab dia kata untuk ni 100 je. Okay. Tolak 100 unit. Masih tinggal lagi 515. Okay, 515. Maksudnya ini pun kita masih guna. Di sini maksimum ni 300. So, 515 tolak 300 masih berbaki 215. Maksudnya di sini pun masih kita guna. Okey, manakala untuk di sini pula 215 dia tak lebih 300. Ini 200, maksudnya kita guna semua. Ini 100, kita guna semua. Ini 300, kita guna semua. Tapi dekat sini kita tak guna semua. Kita hanya guna 215 sahaja. Okey, itu. So maksudnya ini pun kita guna juga tapi tak guna semua. Jadi untuk pengiraan dia, yang kita guna. Setiap satu unit darabkan dengan nombor-nombor ini. Nombor-nombor ni. Jadi first kali kita cari dulu berapakah kos elektrik. Macam itu dulu, okey. Jadi untuk first cari kos elektrik dulu. Untuk kos elektrik, okey, yang pertama kali dia guna 200 tu. 200 kali dengan, okey, 200 kali dengan 0.2180. Tambah yang berikutnya 100 kali dengan 0.3340. Tambah dengan yang berikutnya 300 kali dengan 0.5160 dan yang berikutnya hanya ambil 215 sahaja darabkan dengan 0.5460.
5460. Gitu. Okey, kita hanya ambil ini 200. Okey, kemudian 100, kemudian 300 dan 215. Total 815. Lepas tu kita buat apa? Kita je beri jawapan. Okey, tak payah pecah-pecahkan, tak payah. Kita terus je jawapan. Okey, so ambil kereta kita tu, tekan je. Bagi dapat akhir. Okey, so 200 kali dengan 0.2180. Okey, tambah 100 kali dengan 0.3340. Tambah 300 kali dengan 0.5160. Tambah. Okey, kita hanya ambil 215 sahaja. Darabkan dengan 0.5460. Ini adalah kadar elektrik yang sebenar tau. Jom kita ni. Okey, so jumlah elektrik 349 dan 19 sen. Okey, RM 349 19 sen. Okey, ini memang kadar elektrik yang sebenar yang dikenakan oleh TNB kepada kita. Okey, right. Ini baru kos elektrik. Bila nak kenakan elektrik tersebut, dia kata kena pula cas perkhidmatan 8%. So berapa dia kena bayar? Lebih 100 saja kena bayar 8%. Tak lebih, tak kena. Okey, so kos bayaran keseluruhan, kos bayaran keseluruhan sama dengan pertama sekali kos elektrik 3499 ditambahkan dengan kos SST iaitu 8%. So 8/100 didarabkan dengan elektrik sebutlah 349.19. Tak perlulah kita kembangkan satu-satu. Terus beri jawapan akhir pun sudah madai dah. Sebab ini pun dah dapat satu markah. Sini. Okey, ini satu markah yang pertama dapat. Maksud kita tunjukkan benda ni. Yang kedua, ini satu markah lagi. Yang ketiga, ini satu markah lagi. Yang akhir jawapan lah. So jawapan akhir dia sama dengan kalkulator sekali. Okay, ini kos yang dia bayar. Akhir answer. Tambah dengan 8/100 darab dengan jawapan tadi. Okay, total kena bayar sebanyak 37713. 2 titik puluhan saja. Okay, 37712. Macam tu. 13, sorry. Bundar tepat. 13. Bundar ke tepat. So ini markah yang keempat. So inilah cara untuk mengira cukai SST. Tahun ni saya menjangkakanlah sama ada SST ataupun cukai tanah yang akan diuji. Jangka. Okey, yang penting saya rasa bukan cukai pendapatan sebab cukai pendapatan dah diuji semuanya dalam SPM 2021, 22, 23. Yang belum diuji kat SPM sebenar, cukai pintu, tanah, jalan dan SST. Dalam SPM ulangan sudah diuji cukai jalan dan juga cukai pintu. Tapi tanah dan ST belum pernah lagi. Kalau SST ni dia mungkin uji 3 bentuk soalan. 1 kira elektrik, 1 kira makanan, 1 kira penginapan di hotel. Tapi cara kira sama je. Okey, setelah tu. 10 kalau keluar dalam exam, saya cakap dalam ceramah saya, pertama sekali tolong jawab soalan yang ada nampak perkataan hurai. Tolong jawab yang itu dulu. Sebab dia banyak markah dan senang. Jadi kita ada soalan ni, dia ada soalan A, B dan B. So tolong cari word hurai. Dalam soalan ni, ini dulu. Tolong buat yang ini dulu. Sebab dia banyak markah dan senang. Step pertama, hurai. Step yang kedua, tengok rajah. Bila rajahnya ada besar dan kecil begini, maksudnya mesti ada pembesaran. Okey. Bila ada besar kecil macam ni, mesti ada pembesaran. Itu clue dia. Okey, bila beza saiz. Bila beza saja, mesti ada pembesaran. Pembesaran.
Okey. Next seterusnya. Okey. Bila ada besar kecil, mesti ada pembesaran. Itu kena ingat. Yang ketiga, kita tengok markah. Kita tengok markah. Di mana kalau markah 6, kalau markah 6 confirm. Confirm berlaku adalah putar dan besar. Putar dan besar. Itu kalau markah 6. Kalau markah 5, dia pantul ataupun transaksi dan pembesaran. Tapi untuk kes ni, dia 6 markah mesti melibatkan putar dan besar. Tapi, mana berlaku dulu? Step yang keempat, iaitu kita baca maklumat dan labelkan objek image-nya. Okay? Baca maklumat, labelkan objek image-nya. Okay, ni. Dia kata MNPQ ialah image. Soalan kata, yang ini ialah image. Yang besar ni. Besar ni dia kata ialah image. So, tuliskan. Okay, tuliskan kata image. Label gitu supaya kita senang nampak. So, labelkan. Tak itu. Image. Tak huruf I cukup lah. Yang penting kita tahu benda tu. Okay, so ini ialah image. Okay, letak situ image. Kemudian dia kata bagi. Ni image dia kata bagi. Bagi merujuk kepada objek. Okay. Bagi merujuk kepada objek. Okay, dia kata bagi DEFG. Bagi merujuk objek. Maksudnya, yang ini adalah objek. Buat gitu. Supaya kita nampak jelas benda tu. Okay, ini adalah objek. Labelkanlah. Kalau ini image, ini objek. So, objeknya kan ni, daripada maklumat ni, kita tengok image besar, objek kecil. Image besar, objek kecil. So, kena ingatlah, kalau image besar, jawapan kita akan berlakulah putaran dahulu. Putaran. Ejaan wajib betul. Putaran. Okay. Kemudian yang kedua, pembesaran. Tulis gitu. Dah dapat 2 markah. Ejaan kena tepat. Salah ejaannya terus kosong. Okey, putaran. Begini dapat 1 markah. Begini dapat 1 markah. Bila putaran mesti ada sudut. Berapa darjahnya? Okey, untuk putaran mesti tengok bentuk yang sama saiz. Jadi yang sama saiz ialah yang merah ini dengan yang ini. Yang mana kuning ni. So, merahnya dengan kuningnya. Tengok bentuk yang sama saiz. So, dekat sini kita tengok. Nak mudah, ambil bucu. Ambil bucu. Bucu FG, dia terbalik. Dia tegak begini. FG tegak. Dan LH. Kita bucu sama saiz, terbalik. Bila satu tegak, satu terbalik, maka dia adalah putaran 90 darjah. Letak sini, 90 darjah. Dan bila 90 darjah, mesti ada pula ikut ataupun lawan arah jam. Untuk tengoknya tu, kita pun tahu. Tengok pun tahu. Maksudnya, benda ini mesti pusing bawah ni. Dia bentuk ini. So, jadi lawan arah jam. Kalau pusing ikut jam, yang kecilnya kat atas. So dia lawan arah jam. Tulis tu. 90 darjah lawan arah jam. Dapat markah yang berikutnya. Di mana pusat dia? Okey. Untuk cari pusat, dah saya dah cerita dalam ceramah saya semua dah. Saya dalam kelas kita pun. Untuk memudahkan tugas kita, kita carilah bucu yang sama. Takut silap, baca soalan. Contoh, nak ambil titik F ni. Titik F sama dengan titik mana? Okey. Takut silap ni. Huruf F yang ketiga ni akan sama dengan huruf K. Akan sama dengan huruf Q. Itu benda dia. Dia ikut tempat dia. Jadi F sama dengan K. Dia berkata salah. Sorry ya. Saya tengok dia salah. Okay. L, H, J. Saya tak ubah. Okay. H, J, E, F. Okay. Terbalik ya. JHKL. Okey, sekejap. JH. Sekejap, saya pusing dulu. Sekejap ya.
F sama L. Oh, label salah. Jap. Okey, huruf E pusing sama dengan huruf K. D sama dengan J, okey. J, K. Okey, J, K, L, H. Okey ya. Typo je lah. Okey, huruf F sama dengan huruf L. Manakala, okay, saya akan betul lah. Okay, NM. Terbalik. NM, QP. Okey, ni betul. Alright, betul tu. So, huruf F akan sama dengan huruf L. So, kita buatlah satu garisan bentuk macam huruf L lah. Bentuk L. Okey. Buat sini lah senang. Satu garisan, ini. F, anak panah di bawah, kita pun ke depan dulu. Ke depan sini, turun sini. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gerakan. Kita patah balik separuh, 3. So, kita patah balik separuh, 3. So, 1, 2, 3. Okay, titik berhenti sini. Tapi bucu L kat sini. So, ada 1, 2. 2 kotak. Bila 2 kotak, anak panah di bawah, kita pun naik atas 2 kotak juga. Ini jawapan akhir dia dekat sini. Pada 4, 6. Okey, saya ulang sekali ya. Mula-mula kita buat anak panah untuk lawan arjam. Yang kedua kita buatkan huruf L yang menghubungkan dua bucu yang sama. Okey, contoh kita ambil bucu yang ni tadilah. Okey, saya ambil bucu F. Bucu F akan sama dengan bucu L. Tarikkan dia sampai kat sini. Kemudian gitu. Okey, kemudian kita kira berapa kotak dia bergerak. So, daripada situ, dia bergerak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita patah balik separuh. Kalau 6, patah balik 3. So, sini 1, 2, 3. Okay. Titik berhenti dekat sini. Sini. So, dia berhenti bucu dekat hujung tu. Dekat hujung dekat atas L tu. So, sini, berhenti sini. 2 kotak beza dia. Oleh sebab 2 kotak beza dia, anak panah pula berada di bawah, maka kita pusing naik ke atas 2 kotak juga. Barulah dapat pusat 90 darjah sini. So pusat dekat sini. Okey, macam tu. Ini pusat kat sini. Pada 4, 6. Mesti mulakan dengan paksi X lah. Okey, pada 4 dan 6. 4 paksi X, 6 paksi Y. Begitu. Dapatlah markah 3. Okay, begini dapat markah 3. Okey, bila pembesaran pula, mesti ada faktor skala. Faktor skala, kena ada. K sama dengan. Malas tulis faktor skala, tulis K, tak apa. K sama dengan. Okey, untuk faktor skala, tengok bentuk yang sama. Saiz berbeza. Ambil bucu yang mudah. Contoh bucu ini. Ini 1 kotak. Dia sama dengan bucu di bawah tu, PN tu. Dari 1 kotak, dia pecah kepada 1 kotak, 2 kotak dan 3 kotak. Maksudnya skalanya 3. K3. Kemudian mesti ada juga pada. Pada mesti ada pada. Mesti ada pada. Pada mana? Kalau objek putih tu di tengah, maka pusat pembesaran juga di tengah. Sambunglah 2 bucu yang sama, tarikkan ke arah kecil. M sama H, tarik panjang ke arah kotak kecil. Tak kisah, tarik panjang tak apa, tak ada hal. Tarik. Okey, ni yang pertama kita tarik. 1. Kita mesti tarik 2. Okey. Baru tarik 1. Okey, tarik 1 lagi. Contohnya N sama dengan J. Okey, huruf N sama dengan J. Okay. Kita pun tarik N dengan J. N sama dengan J. Tarikkan. Potonglah garisan yang pertama kita buat tadi. Begitu. So, bersilanglah dia pada nilai dekat situ. Okay, kat sini. Inilah pusat dia. Pada 8, 2. Tulis ni. 8, 2. Okay, dapatlah markah
3 lagi sini. Dah dapat 6 markah. Okey, tu yang pertama dah. Jawab yang tulis perkataan hurai. Yang kedua, jawab soalan yang nampak perkataan luas. Ni, nampak luas sahaja, ingat formula Li K square LO. Nampak luas saja, ingat Li sama dengan K kuasa 2 kali LO. Objek. Image sama dengan faktor skala D kuasa 2 darab dengan luas objek. Ingat yang ni. Okey, kemudian tengok. EFGH dia kata 45. EFGH menunjukkan bahawa ini tadi. Image, objek. Dia kata objek, dia kata 40. Ini dia kata 40. Okey, 45. Okey, dia kata 45. Ini dia kata 45. Merujuk kepada objek. Okey, so gantilah. Okey, dan skala pula dia kata tadi ini 3. Okey, skala 3. Jadi gantilah. Jadi kat situ image dia tak tahu. Tapi skala dia 3. Masukkan kuasa 2 darab dengan 45 itu merujuk pada objek 45. Begitu. Okey. Wajib tulis untuk markah yang pertama. Kemudian Li sama dengan, okey, tak payah fikir banyak, ambilkan kita terus beri jawapan. Tak payah fikir, tak payah kembangkan. Okey, masuk je 3 kuasa 2 darab 45 dapatlah 405. Ini adalah luas objek. Tapi soalan tidak minta cari luas objek. Soalan minta cari luas rantau berlori. Itu penting. Soalan minta cari luas rantau berlori. Ingat, bila nampak berlori saja, mesti melibatkan operasi tolak. Mesti melibatkan tolak. Nampak berlori saja, akan melibatkan operasi tolak. Nak tolak apa? Tolaklah yang besar tu. Jadi luas rantau berlori sama dengan yang besar 405, tolak yang kecil. Kenapa tolak yang kecil? Sebab dalam ni adalah sama-sama image dengan objek. Okey, so ini 45, ini pun 45 juga. Yang biru tu yang 45. Biru itu termasuk yang kuning. Tapi kuning tak berlori. Dia saya kata buang sini 45. Wajib tunjuk. Ini wajib tunjuk. Dan sama dengan 360. CNC itu tak tulis pun tak apa. Tak ada hal. So inilah dia bentuk jawapan bagi soalan ini. Okay, so markahnya satu ganti ini betul. Yang kedua tolak ini betul. Yang ketiga seperti yang jawab akhir lah. Maksudnya yang tengah-tengah ni tak buat pun tidak mengapa. Tidak hilang markah. Di sini nak buat simbol berlori tak apa. Kosong ni tak ada hal. Okay, kalau boleh kita buat bentuk sikit lah. So kita dapat, kita ni pandai. Okay, buat bentuk kotak sikit sini. Okay, kotak, buatlah lori itu. Maksudnya kita tahulah, ini jawapan merujuk pada kotak yang berlori. Boleh buat itu. Tapi tak buat pun tidak mengapa. Yang penting kita nampak 405 atau 45 tu cukup madai untuk dapat markah yang pertama, jawapan akhir 3 dan 0. Selesai. Selepas itu, bila ada masa lagi, baru kita patah balik soalan A ni tadi. Patah balik. Okay? Ada masa, baru kita patah balik soalan A. Sebab apa kita patah balik soalan A? Sebab A tu hanya bagi bentuk ayat saja. Dia tak bagi bentuk rajah. Okay, that's why susah sikit. Tapi, untuk selesai soalan ini, untuk memudahkan kita, kita pinjam rajah ini untuk kita jawab soalan A. Okay, kita pinjam rajah ini untuk jawab soalan A. Okay, alright. Maksudnya itu. Sekejap ya. Ya, tak apalah, kita buat ni. Okay, kita pinjam rajah ni untuk jawab soalan A. Sekejap ya. Okay, ni buat delete. Okay. Soalan ini kita buat selepas kita dah buat semua soalan lah. Nak curi markah lagi. So soalan ini kata dia ada 2. Satu dia kata T adalah translasi. Yang pertama. Kata T
transaksi. Yang kedua dia kata R adalah pantulan X5. So dia ada dua transformasi yang berlaku. Satu pantulan, satu transaksi. Tapi kita nak mula dari mana? Mula daripada bagi titik. Ini adalah permulaan kepada soalan kita. Ini mula dia. Okay? Soalan kita mula kat sini. Ini adalah mula soalan kita. Okay? Bagi titik adalah permulaan kita. So, kita pinjam rajah ini untuk jawab soalan A. Mulakan dengan tanda titik 75. 75, tandakan je, tak apa. Okay? 75, okay, sini 6, 7, 5. Okay. Semuanya bermula di sini. Ini permulaan soalan kita. 75. Buat macam tu. Nak label pun tak apa, boleh. Labelkan, tak apa. Labelkan 75. Boleh. Okay, 75. Gitu. Okey. Kemudian apa pula? Dia kata apa pula lepas tu? Dia kata dekat situ, cari imej bagi titik 75 ini di bawah transformasi yang berikut. Pertama, dia kata R. Dia nak R sahaja. R apa dia? R dia kata adalah pantulan pada garis X5. So, di manakah X5? Dia nak paksi X5. Paksi X5 di mana? Di sini. Ini adalah paksi X5. Dia potong paksi X pada angka 5. So, inilah dia garisan pantulan X5. Gitu. Okey. Dia pantul dekat sini. X5. Tulislah sikit tak apa. Bagi ingatan kita. Ini adalah X5. Yang ni. Ini adalah garisan X5. Gitu. So, titik di kanan. Bila pantul, pergi kiri lah. Sini ke sini sebanyak 2 kotak. Kalau 2 kotak di sebelah kiri, sebelah kanan, maka pantul pun 2 kotak sebelah kanan. Jumpa kat sini. Inilah titik dia. Berpantul, jadi kat sini. Okay, ni jawapan yang pertama. Okey. So, berapa nilai kat situ? Okey, paksi X dia ialah 3, paksi Y dia 5. So, 35. Tu jawapan yang pertama. Tulislah pada ruang jawapan. 35. 35. Gitu. Dapat markah 1. Okey, yang kedua. Dia kata arti. Sama juga. Titik bermula pada 75 juga. Semua mula situ. Tapi dia kata berlaku arti. Bila sebut arti, berlakulah yang T dahulu. Berlaku yang belakang dahulu. T. T dia kata, ni, kemudian berlaku T dulu, baru R. Okey. T dia kata ini. Translasi. Okey, translasi negatif 3, T2. Atas paksi X. Bila sebut negatif 3, bermaksud dia bergerak 3 kotak ke kiri. Okey. 1, 2, 3. Okey, sini ya. Dari sini bergerak. Okey. 1, 2, 3. Bergerak ke kiri 3 kotak dan bergerak ke bawah sebab dia negatif. Bergerak ke bawah 2 kotak. Begitu. Gini. So, dia berhentilah kat sini. Mula-mula. So, titik berhenti dekat sini. Untuk yang pertama tu. Okay, pada 4 dan juga 3. Itu untuk translasi. Okay, tulis jawapan kita pada ruang jawapan. Okey, tulis sini. Pada 4, 3. Daripada situ, okey, ni dapat 1 markah. Kemudian, daripada situ dia kata berlaku pula R. Pantul pada X5. So, untuk X5, titik hitam di kiri. Kalau pantulkan,
Garisan di sebelah kanan, beza satu kotak sahaja. Di kanan satu kotak, maka di kiri pun satu kotak. Begitu. Jawapan akhir terhentilah dekat sini. Kat sini. Gitu. Pada 6, 3. Gitu. Tulis sini pada 6, 3. 6, 3. Siap. Okey, dapat 2 markah. Ini kalau ini kita buat selepas selesai kita buat yang hurai dan luas. Okey, alright, settle. Okey, selesai tu. So kalau boleh soalan ini kita skor lah sebab dia senang dan banyak markah. Tapi mulakan dengan hurai, kemudian luas, kemudian baru buat ini. Buat yang ini mesti bermula daripada perkataan bagi. Rujuk ini. Inilah permulaan kepada soalan kita. Bagi titik. Okey. Next. Soalan nombor 11. Soalan nombor 11, cluenya. Tengok pada pemata tahu dah. Dia kata diberi bahawa H ialah harga tudung berubah secara songsang. Dia kata situ, pertama sekali dia kata H kata berubah songsang dengan kuasa 3 kos. Songsang dengan dia kata kuasa 3 kos. Kos adalah C. Okey tu. Kuasa 3 kos iaitu C. Dan dia kata secara songsang. Ayat yang berikutnya. Songsang. Bila sebut songsang saja, dia kata songsang apa pula? Songsang dengan bilangan iaitu T. Songsang dengan bilangan iaitu T. Okey. Merujuk pada T. Bilangan. So, langkah pertama kita pindahkan maklumat. Okay. Sebelum tu, ini maklumat yang pertama. Yang kedua, kita tahu harga dia 16. Ini merujuk pada H. Harga. Ialah jika sebanyak 32,000 helai. Ini merujuk kepada bilangan T. Dan dia kata kos RM4. Ini merujuk kepada C. Ini kita kena pandai lah. Ini C. So C dia bagi tahu ini. Tudung dia bagi tahu ini. 32,000. Dan harga dia bagi tahu 16. Okey. Tu yang pertama. A. Soalan biasa. Nyatakan bentuk ubahan bagi situasi di atas. Kita belajar ada 4 jenis ubahan. Yang pertama, langsung. Yang kedua, songsang. Yang ketiga, cantum. Yang keempat, gabung. So, yang ini kita kena refresh balik lah. Okay. Ada 4 jenis ubahan yang kita belajar dalam tingkatan 5. Pertama, langsung. Yang kedua, songsang. Yang ketiga, cantum. Yang keempat, gabung. Apakah beza bagi keempat-empat ini? Okay. Beza yang pertama, langsung dan songsang hanya melibatkan 2 huruf. Itu yang pertama beza dia. Okay. Ini melibatkan 2 huruf saja. Melibatkan 2 huruf. 2 huruf sahaja. Cantum dan gabung melibatkan 3 atau lebih. Itu yang pertama yang kita kena tahu dan kena faham. Ini melibatkan 3 atau lebih huruf. Itu yang pertama. Yang kedua, kena tahu bentuk dia. Bentuk dia. Kalau langsung, dia sebaris. Maksudnya, contohnya, why. Why. Kenapa? Why. Why, contohnya,
langsung simbol ikan tu X. Dia bentuk sebalik gini. Songsang bentuk pecahan. Bentuknya Y juga. Contoh, tapi dua huruf juga. Contoh, Y sama dengan 1/X. Dia bentuk 1/X. Dia bentuk pecahan gitu. Kalau cantum, dia melibatkan 3 huruf atau lebih. Dan ditulis sebaris atau. Jadi 2. Sebaris atau pecahan. Jadi 2. Sebaris atau. Ini penting. Dia sebaris atau pecahan. Maksudnya sama ada dia berbentuk begini. Y berubah XZ. Dia lebih 2 huruf. Ataupun dia berbentuk macam ni. Y 1/XZ. Maksudnya dia sama ada dua-dua sebaris ataupun dua-dua di bawah. Tapi kalau gabung, dia melibatkan sebaris dan pecahan. Sebaris dan pecahan. Maksudnya dia bentuk ini. Berbentuk Y sama dengan X di atas Z di bawah. 1 di atas 1 di bawah. Itu beza antara langsung, songsang, cantum, gabung. Yang ni kena pandai lah. Kod soalan tanya. Sebab tahun lepas dia tanya. Dia bagi satu raja, tentukan itu ubahan apa. Okey. So untuk soalan ni, dia kata satu ialah berubah secara songsang. Typo ni. Dia berubah secara langsung. Typo lah. Langsung, typo tak perasan. Okey. Berubah secara langsung dengan kuasa 3 cos dan songsang dengan bilangan T. Kita cuba try kekal dulu ni. Sorry sekejap. Kita cuba ikut soalan asal. Kalau tak dapat jawapan pelik, kita ubah balik. Okey. Songsang. Tapi saya rasa langsung ni. Sekejap saya buat lah. Sekejap. Sekejap saya tengok skema sekejap. Takut salah. Pajak 7. Okey. Pajak 7. Skema dia. Sekejap ya. Tak nak buang masa. Pajak typo. Pajak 7. Skema dia. Sekejap ya. Saya nak rujuk sekejap. Tak nak buang masa. Pajak. Okey. Buat skema dah. Sekejap saya soalan sekejap. Nak jimat masa sikit. Okey. Pajak. Betul lah. Dia langsung. Atas langsung. Atas langsung. Typo soalan. Okey. So dia berubah secara langsung. Okey. Langsung. Ni langsung. Okey. Dengan kuasa 3C dan songsang. 1 langsung, 1 songsang. Maksudnya 1 atas, 1 bawah. So dia bentuk yang macam ni. Untuk soalan ni. So dia berbentuk ubahan bergabung. Ubahan bergabung. Okey. Kalau kita ubah jawapan lah. Begitu. Begitu tu ya, satu markah. Yang kedua, soalan kata, hitung harga kos tudung. Ni kena soalan. So cari berapakah kos tudung. Kalau harga jualan, dia kata RM6. Harga jualan, inilah. So cari kos tudung. Kos tudung warna biru. Okay, kalau harga jualan RM6 dan sasaran jualan. Ini mewakili bilangan. Sasaran jualan ialah sebanyak 36,000 unit. Okey. Sebelum dapat tahu ini semua, kita kena buat 4 step. Okey. Step pertama, pindah maklumat. Macam ni. Tak wajib tunjuk. Dia kata harga H berubah ikan secara langsung dengan kuasa 3 kos. C kuasa 3. Dan songsang dengan bilangan tudung T. Itu ayat pertama. Langsung dengan kuasa 3 kos
dan songsang T. Ini tidak wajib tunjuk. Okey, tak wajib tunjuk. Langkah kedua, ubah simbol ikan kepada sama dengan akan ada huruf K. Ubah simbol ikan kepada sama dengan ada huruf K pun tidak wajib tunjuk. Step yang ketiga, kita ganti maklumat. Maklumat mesti ikut soalan atas. Maklumat ni, ni wajib tunjuk dan data daripada info soalan. Daripada info atas. Bukan soalan. Okay? Info bukan dari soalan. Ni keluar. Bukan soalan. Maksudnya bukan kita ambil data kat sini. Jangan ambil data dari sini. Salah. Kita ambil daripada soalan atas. Ambil maklumat daripada atas sini. Kita ambil sini. Untuk cari nilai seterusnya. Gitu. Jadi, wajib tunjuk H dia tadi ialah H dia ialah 16. C dia kos RM4. Masukkan RM4. Kurungan RM4. Kuasa 3. T dia 30,000. Yang ni. Yang ini yang kita wajib tunjuk untuk dapatkan markah yang pertama. Berikutnya, selesaikan. Tak wajib. Okey, kembangkan. Ini tak wajib tunjuk. Okey, 16. 4 kuasa 3, 64. Tak wajib tunjuk. Kemudian, pindah ke tepi. 32,000. Darab ke tepi. 32,000. Darab ke tepi 16. Dapat begini. Tak wajib tunjuk. Okey. So, 512. 000 sama dengan 64K. Tidak wajib tunjuk. Dan untuk cari K, kiri kanan kita bahagikan dengan 4. Maka dapatlah K sama dengan. K sama dengan. Okey, ambil kita. 512 ini bahagi 64. Dapatlah K dia adalah 8,000. Itu baru dapat K. Okey, tak wajib tunjuk ni. Yang berikutnya, salin semula yang ini, gantikan K dia dengan 8,000. Gitu. 8,000. Yang ini wajib tunjuk untuk markah yang kedua, iaitu kita gantikan K tu. Ganti nilai K. Wajib tunjuk untuk markah yang kedua. Markah yang ketiga, barulah kita ambil data daripada soalan. Ini markah yang ketiga. Baru ambil yang dekat sini. Ambil yang ni, gantikan. Okey, so daripada maklumat ini, H nak cari. C nak cari. Jualan RM6. Okay. Tudung harga jual murah je. RM6. Bilangan tudung dia kata 36,000. So berapa kos? Itu baru kita ambil pada soalan ini. Untuk yang dekat sini. Alright. So, pindah ke tepi. Okey. Ambil yang ni, wajib tunjuk, gantikan nilai, ganti nilai dari soalan. Dari soalan. Kali ni baru ambil dari soalan. Okey, pindah ke tepi. Tak wajib tunjuk. Okey, 36,000 kali dengan 6. Okey, dapat 216,000 sama dengan 8,000 C3. Tak wajib tunjuk. Hilangkan 8,000 ni. Kiri kanan bahagi dengan 8,000. Tinggallah C3 saja. C3 sama dengan
Okey. 216 ni bahagi 8,000, dapatlah jawapan dia 27. Itu untuk C3. Kalau C saja, kita akan punca kuasa 3 kan dia. Dapatlah 3. Ini kita akan punca kuasa 3 kan dia. Punca kuasa 3. Okey. So, ini markah yang berikutnya. Kos tudung adalah RM3 sahaja bagi setiap satu tudung. So, markahnya 4. Okay, markah 4. Yang ini wajib tunjuk untuk markah pertama. Yang ini wajib tunjuk markah yang kedua. Yang ini wajib tunjuk markah ketiga. Dan jawapan akhir markah yang keempat. Okay, kalau kita ungkap sampai step yang ini saja. Kalau kita ungkap. Kalau kita cari nilai sampai bawah. Okay, itu soalan nombor 11. Okey. Nombor 12 dah habis. Okey. Okey, 12 tak bincang. Okey, alright. Selesai. Okey, sekarang kita patah balik. Kita masih ada masa lagi. Okey, kita tengok soalan yang dia dah buat. Kita cek jawapan dulu. Okey, kita tengok soalan logik dulu. Logik. Ini kita tinggal jawab. Okey, logik. Okey, yang pertama, 2A. 1. Tentukan sama ada setiap berikut benar atau palsu. Dia tahu benar atau palsu saja. Yang pertama, sebilangan poligon mempunyai 7 bucu. Benar atau palsu? Respon. Benar atau palsu? Dia kata, sebilangan dia kata. Sebilangan poligon ada 7 bucu. Benar atau palsu? Respon. Benar atau palsu? Dengar cikgu. Ha? Tak clear. Dekat saya suara sekat-sekat. Itulah samalah. Dengan suara dia sekat-sekat. Okey, tak apa. Dia check jawapan. Okey, di sini dia kata sebilangan poligon 7 bucu. Benarlah sebab bukan semua poligon 7 bucu. Ada yang 8 bucu, 5 bucu, 6 bucu, 9 bucu. So, kalau kata sebilangan, benarlah. Kalau kata semua poligon 7 bucu, itu palsu. So, nampak benar saja. Satu markah. Dan clue mudah saja. Dalam SPM nanti, kalau di atas benar, maka yang di bawah selalunya automatik palsu. Tak payah fikir, tak apa. Ada clue dia. Kalau atas benar, bawah palsu. Kalau atas palsu, bawah benar. SPM nanti. Kalau atasnya tulis sebilangan, bawah semua. Kalau atas tulis dan, bawah atau. Itu shortcut bagi jawapan SPM. Okey, untuk soalan ini, kalau atas benar, bawah palsu. Tak payah fikir banyak. Okey, yang kedua. Berikut adalah satu hujahan. Jika P sama dengan 8, ayat pertama kita, maka P kurang sama 6. Ayat kedua kita. Soalan kata, tuliskan akas. Soalan minta akas. So, apakah itu akas? Okey. So, akas adalah sama macam dekat atas tu, tapi kita ubah tempat. Okey. Akas kita ubah tempat. Okey. So, ayat sama begini, masih ada jika maka, cuma kita akan berubah tempat yang biru ke merah, merah ke biru. Itu kalau minta akas. Akas dia berubah tempat. Alright, okay. So, akas dia berubah tempat. Gitu. Yang kedua, okay, satu markah dapat. Itu saja jawapannya. Yang kedua, tuliskan songsangan. Kali ini dia nak songsangan. Songsangan pula apa maksud dia? Songsangan, okay, bermaksud, okay, ni clue dia. Dia sama. Okay, dia sama. Macam soalan, tapi ubah
simbol. Itu kalau songsangan. Right? Dia sama macam soalan tapi dia ubah simbol. Okey. Gitu. Maksudnya ambil yang ini. Salin semula. Kalau kata songsangan. Cuma dia akan ubah simbol. Maksudnya kalau di sini simbol kecil sama, kita ubah simbol, buatlah besar sahaja. Jangan buat besar sama. Jangan sama macam kat atas tu. Buat jadi sama. Kalau bawah kecil sama, bawah besar saja. Okay, jangan buat besar sama. Dia akan sama jadi simbol yang sama tu ada sama. Jangan. Okey, kalau ini kurang sama, maka besar sama sahaja. Itu maksudnya. Okey, jangan buat besar sama. Sebab atas dah ada, kecil sama. Bawah tak boleh ada, besar sama. Okey, ubah terus sama-sama. Kalau atas simbol sama dengan, di bawah simbol tidak sama dengan. Kalau atas kata nombor ganjil, songsang nombor genap. Okey, seterusnya kita tentukan sama ada dia benar atau palsu. Untuk menentukan benar atau palsu, sudah tunjuk dulu cara mudahnya ialah kita senaraikan. Kita senaraikan ini ya. Okey, kita senaraikan. Mula-mula selesaikan. Ikut soalan tu. Dia kata P besar 8. P besar 8, nombor-nombor dia ialah bermula dengan angka 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. P besar 6, yang markah letak di bawah. Begitu. So, P besar 6, dia bermula daripada angka 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. So, adakah ayat ini benar atau palsu? Okay. So, untuk menunjukkan dia kebenaran dia, very senang, very easy, mudah je. Kalau di bawah ada nombor, di atas tiada nombor. Okay. Kalau bawah ada nombor, atas kosong, maka dia adalah benar. Sebab semua nombor merah itu memang berada di dalam nombor yang biru itu. Maka dia adalah benar. Kalau terbalik, dia palsu. Contohnya, tengok ayatnya. Contoh ayat ni. Dia kata, kalau ini kita benar palsu, okey ni. Dia kata, P kurang sama 8. Contoh, P kurang sama 8, ayatnya bermula dengan angka 8. Dia akan mula dengan angka 8. Dia akan mula angka 8 dan makin kecil. 8, kemudian 7, dia makin kecil. 7, 6, 5, 4 dan seterusnya. Gitu. Dan kalau kata P kurang sama 6 pula, ini, kalau P kurang sama 6 pula, dia merujuk pada angka apa? Dia start dengan angka 6. Sini. Dia akan mula dengan angka 6. Oh, coy, ni 6. Okey, mula dengan 6, kemudian 5, 4, 3 dan seterusnya. Macam tu. Jadi dekat sini kita tengok. Atasnya ada nombor. Bila atas ada nombor, di bawahnya kosong, maka dia adalah satu nilai yang palsu. Itu clue yang cukup mudah untuk menentukan dia benar atau palsu. Atas bernombor, bawah tak ada nombor, dia palsu. Tapi kalau atas kosong, bawah bernombor, dia benar. Itu cara untuk menentukan dia benar atau palsu. Nampak ini saja, 1 markah dapat. Okey, kemudian nampak yang ini pula, okey, ini betul 1 markah. Ini betul 1 markah. Total 2 markah. Okey. Yang ini cluenya, kesimpulan secara induktif. Sangat mudah, sangat senang. Macam mana? Sebelum sama dengan, kita just abaikan saja. Ni semua abaikan je. Alright? Selepas sama dengan, yang tidak sama. Ni. Tidak sama.
Yang tidak sama, kita akan wakilkan dengan huruf N. Ni tak sama, ni tak sama. Yang tak sama, kita wakilkan dengan huruf N. Yang sama, kita salin balik sahaja. Ini sama, salin balik. Okay, sama, ni, sama, sama. Okay, ini pun sama juga. Okay, so yang sama, kita akan salin semula. Itu cara dia. So, salin begini. Okay. Yang tidak sama, kita letakkan dengan huruf N. Yang sama, kita salin balik. Tak sama, letak N. Kemudian kita akan komakan. Okay, komakan. Tulis balik N sama dengan, tulislah semua 1, 2, 3, 4. Contohnya, dot, dot, dot. Paling kurang 3 titik. Kurang salah. Lebih tak apa. Cuma dekat sini kena hati-hati. Sebab kita kata N kita 1, 3. Tapi kalau 1, 3, yang belakang dia betul. Depan tak betul. Jadi kita kena adjust sedikit. Okay? Adjust sikit. Yang belakang betul dah, tak salah. Cuma yang depan saja. Kita kata, okay, kita kata, soalan kata, sorry, jawapan kita, okay. Jawapan kata, N kita adalah nombor 1, 2, 3. Tapi soalan kata lain. Okey. Jawapan kata N 1, 3. Tapi soalan kita lain. Soalan kata lain pula. Okey, soalan kata nombor dia ialah, yang pertama ni nombor dia ialah 1. Sama. Tapi yang berikut dia kata 4. Yang berikut dia kata 9. Tak sama. So, sekarang sudah tak sama. Apa maksud dia? Okay, soalan kata 1, 4, 9. Tapi jawapan kata 1, 3. Kena adjust. Maksudnya, kalau jawapan kata N. Jawapan kata N katanya. Okay, tapi soalan kata tak tahu berapa. Tak tahu berapa. Okay, alright, itu. Kalau 2 jadi 4, bermaksud 2 darab 2. Kan? Dapat 4. 2 darab 2. Jadi 4. Kalau soalan kata, jawapan kata 3. Tapi soalan kata 4. Bermaksud 3 darab 3. Kan? 3 kata 3. Maksud kalau 1, darabnya 1. Begitu. Jadi kalau N, maksudnya darab N jugalah. Okay, faham maksudnya? Jadi, kalau 1, 1, 1. 2, 2, 4. 3, 3, 9. Kalau N, jadilah N kuasa 2. Okay, jadilah N sama dengan kuasa 2. N kali N kuasa 2. Bermaksud yang depan sini kena adjust, jadikan dia N kuasa 2. Barulah markah dapat 2. Yang ini 1 markah sini. Yang ni betul 1 markah. Bila yang ini betul, barulah yang belakang hitam tu dapat markah juga. Kalau ini salah, yang belakang tak ada markah. Okay. Kalau ini betul, yang belakang baru dapat markah. Kalau belakang tak betul, kalau depan salah, belakang tak ada markah. Okey. Next soalan. Yang ni pula. Satu ya. Nampak saja julat, nampak kuartil, nampak julat dan kuartil ke? Ini kita kena ingatlah. Nampak bentuk ini saja. Tugas pertama kita adalah susun data tertib menurun. Tugas kita. Susun tertib menaik. Menaik. Okey. Susunnya ini ikut tertib menaik. Hati-hatilah. Paling kecil 38. Okey, buang. Kemudian 42. Okey, buang. Kemudian 54. Okey, buang. Okey, jadi kena hati-hatilah. 55.
Okey, buang. 56. Okey, buang. Okey, yang ni kena hati sikit, ambil masa sikit lah. 62. Okey, buang. Kemudian 63. Okey, kita buang. Kemudian 72. Okey, dia makin laju lah. 87. Okey, 87. 84 dulu. Okey, 84. 87. Dan juga 91. Jadi, mesti susun data tertib menurun. Itu first yang kita kena buat. Yang kedua, dia sebab begini, senanglah kerja kita. Yang paling kiri ni adalah data yang paling minimum. Kita pendekkan. Alright. Paling kiri, data minimum. Paling kanan, data maksimum. Okay. Untuk julat, bermaksud data paling maksimum ditolak data paling minimum. Jadi 91 tolak 38. Jawapan terus bagi saya tentukan. Okay, so 91 tolakkan dengan 38. Dapat jawapan ialah 53. Okay, jawapan saja cukup untuk markah 1. Yang kedua, kuartil 1. Bila data kita 11, nombor ganjil. Okay. Bila data 11, nombor ganjil. Okay. Bila nombor ganjil, untuk memecahkan kumpulan, okay, ni adalah datanya ganjil. Okay. Data ganjil. Okay. Untuk nak buat selesai soalan kuartil, pertama sekali, buang 1. Tolak 1. Bila tolak 1, tinggal 10. 10 tu, kita bahagi 2. Dapat 5. Maksudnya, grup kita nanti, ini 5 kumpulan 1. Ini 5 kumpulan 2. Itu maksud itu. Okay. Pecahkan kumpulan 5-5. Di tengah adalah median. Okay. Daripada 5 ini pula, 5 ni, 5 ini kumpulannya, ni tadi. Tadi data ganjil. Sekarang kumpulan pun ganjil. Kumpulan pun ganjil. Bila kumpulan pun ganjil, dia tidak melibat operasi bahagi-bahagi 2, tak ada. Nampak pula ganjil saja, sama juga kita terus ambil direct dia jawapan. Kalau ganjil, tengah-tengah inilah. Tengah-tengah inilah. So inilah dia kuartil 1. Ini pula kuartil 3. Kalau data ganjil-ganjil ni, tidak ada apa operasi bahagi-bahagi, tak ada. Kalau genap saja, bahagi 2. So, kuartil 1, 54. Julat antara kuartil adalah nilai kuartil 3 tolak kuartil 1. So, 84 tolak 54. Dapat jawapan 30. Dapatlah markah yang berikutnya. Begitu. Okay, itu cara untuk susun data. Ini diuji dalam SPM 2022. Manakala, soalan terakhir sekali, sebelum kita berhenti untuk malam ni sebab saya nak ada kerja sikit. Clue kata sisian piawai. Tapi sini kena hati-hati. Data kita ada 11 tadi. Tapi sekarang dia nak data untuk 5 markah tertinggi sahaja. So, jangan ambil semua. Dia nak markah ini saja. 5 tertinggi sahaja. Ni sahaja. Untuk sisian piawai, step pertama, cari min. Okay? Cari min macam mana? Tambah semua. Bahagi 5. Wajib tunjuklah. So, tunjukkan dia. Data kita 63 tambah 72 tambah 84 tambah 87 tambah 91. Bahagi dengan 5 datanya. Wajib tunjuk. Okay, lepas tu tak payah kira. Beri jawapan akhir saja. Sama dengan 63 tambah 72 tambah 84 tambah 87 tambah 91. Dapat begini. Tak boleh tunjuk. Bahagi 5 je. 63, 72, 84, 87. Kemudian 1 bahagi dengan
Dapat jawapan 79.4. Itu je. Step pertama. Dan step yang kedua, baru cari sisian piawai. Okey, untuk sisian piawai, tak ingat formula tak apa. Ambil ni. Ambil yang ni, tak sama cara. Cuma, setiap nombor ni, letakkan kuasa 2. Semua nombor. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Hujung pun tolakkan, min juga dikuasa 2-kan. Min juga dikuasa 2-kan juga. Begitu. Dan letaklah simbol topi untuk semua sekali. Macam tu. Untuk markah yang berikutnya. Yang ketiga lah. Okey, yang pertama ini satu markah, ini satu markah, ini yang berikutnya. Okey, kemudian berhati-hati terus jawapan akhir tak apa. Tekan kereta hati-hati, kita buat yang nombor dulu. Satu, okey. 63 kuasa 2 tambah 72 kuasa 2 tambah 84 kuasa 2 tambah 87 kuasa 2 tambah 91 kuasa 2. Gitu. Kemudian dapat jawapan, kita bahagi dengan 5 dahulu dan kemudian tolakkan 79.4 min tu kuasa 2 juga. Dapat gitu. 107.44. Dapat jawapan ini, kita buat simbol topi answer. Sama dengan. Dapat 10.37. Gitu. Maksudnya, dekat sini tidak wajib tunjuk step yang itu tadi. Step yang tadi tak boleh tunjuk. Iaitu yang punca kuat. Oh, sorry. Alamak. Okay. Ni tak boleh tunjuk tadi. Oh, sorry. Aduh. Hai. Lagi sekali. 63. Sorry. Tak payah. 10.37 kuasa 2 ni tak boleh tunjuk. Yang tak boleh tunjuk. Tak payah tunjuk yang ni. Okay. Yang ni yang 10 ni tak payah. 107 perpuluhan tu tak wajib tunjuk. 5, 3 dan 9 tu. Lebih kurang lah. Okay. Yang ini tak wajib tunjuk. Tak buat pun tak apa. Okey. Dan jawapan akhir. Ini yang wajib tunjuk. Okey, lepas tu kalau lah. Kalau soalan minta kata, okey, berikan pendapat anda berkenaan nilai sisian piawai. Okey, kata gitulah. Kalau kata begini, senang jawapan dia. Semakin kecil data, semakin kecil nilai sisihan piawai, bererti semakin kecil serakan bagi data. Tapi sebaliknya, semakin besar data tersebut, ini sekali lagi lah, semakin besar data tersebut, maka semakin jauh serakan data. Contoh macam ni lah, ada murid yang dapat markah 63. Ada murid dapat 91. Sangat jauh. That's why serakan dia besar. Kalau data yang dekat-dekat, contoh macam 89, 87, 83, 92, 91, dekat itu, data akan makin kecil. Alright? Okay, so itu untuk kita buat pada malam ini. Okay, alright. So untuk baki berikut ni, nanti saya akan bagi skema jawapan untuk soalan nombor 1. Okay, nombor 1. Okay, kemudian nombor 5 sudah. Okay, nombor 6 sudah. Okay. Nombor 7. Okay, 7, 8. Okay, 7, 8. Kemudian 9 kita dah kira dah. Okay, 10 kita dah kira. Okay, 8. Kemudian soalan nombor 12. Itu saya akan bagi skema lah. Nanti dia nak cek jawapan untuk cek lah. Okay, kalau tak faham nanti tanya. So untuk malam ni kita berhenti kat sini lah. Sebab saya ada kerja sikit. Okay, jumpa lagi untuk kelas malam esok lah ya. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Sama.